Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tanqir karim. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin. Waqshihil lahumma binurika kama ghashatu sahabatu tajalliyat. فنظر إلى وجهك الكريم بحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاده من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت. اللهم فرج كربنا كما وعدت. اللهم فرج كربنا كما وعدت. أما يجيب المضطر إذا دعاه واكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. Okey, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita masih lagi dapat meneruskan kuliah kita seperti biasa, itu kuliah Kitab Bulughul Maram. Jadi apa yang kita akan bincangkan pada malam ini adalah sambungan daripada apa yang telah kita bicarakan pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan Kitabul Janaiz daripada Kitab Bulughul Maram. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan Kitabul Janaiz ini ada banyak hadis, ada lebih 50 hadis lebih. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan mempercepatkan pembacaan hadis-hadis berkaitan dengan Kitabul Janaiz sebab kita nak bincang lagi tajuk iaitu tajuk zakat pula lepas pada itu. Tajuk zakat ini agak mendalam juga sebab dia ada kaitan dengan had semasa punya. Jadi Kitabul Janaiz ni adalah satu kitab yang memberikan kita satu peringatan berkaitan dengan apa yang kita akan hadapi nanti tentang alam barzakh, alam akhirat nanti. Jadi pentinglah kita membicarakan berkaitan dengan hadis Kitabul Janaiz untuk memperingatkan kita akan satu lagi alam yang kita semua akan hadapi, itu alam barzakh. Jadi hari itu pada minggu lepas kita dah bicarakan tentang Kitabul Janaiz pada hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita, pembacaan hadis kita pada hadis yang ketiga hinggalah pada hadis yang keenam insya-Allah. Jadi kita baca sikit-sikit hadis. InsyaAllah pada minggu depan kita akan memperbanyakkan lagi hadis. Jadi malam ni insyaAllah kita akan bincangkan hanya tiga hadis saja, itu 3 sampai hadis yang ke-6, 3, 4, 5, 6, ada 4 hadis. Kalau kita sempat untuk kita habiskan 1 jam ni, insyaAllah kita akan bicarakan dan kita akan bincangkan dalam 4 hadis yang insyaAllah. Okey, baik. Hadis yang ketiga. Semua pakat tengok hadis yang ketiga daripada Kitab Bulughul Maram ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Hadis yang agak pendek. Hadis riwayat daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kepada kita bahawa suatu hari Nabi kita bersabda, orang yang beriman itu mati dalam keadaan melelehkan peluh kiri kanan di dahinya. Itu yang Nabi sebutkan kepada kita pada hadis yang kita baca ini. Iaitu kalau kita tengok huraian daripada Syekh Idris Al-Marbawi, beliau mengatakan bahawa bi'araqil jabin, ketika mana orang Islam, orang beriman ni meninggal dunia, maka berpeluh dahinya. Jadi apakah maksud daripada berpeluh dahinya itu? Maka artinya Syekh Idris Al-Marbawi mengatakan bahawa dengan peluh kiri kanan dahi, maka ialah kinayah, ini bahasa kinayah, daripada kepayahan maut dan mabuknya kematian. Jadi kalau kita tengok kepada huraian para ulama berkaitan dengan maksud hadis, iaitu orang yang beriman, mereka ini mati dalam keadaan berpeluh, ada keringat di dahi mereka. Apa maksud daripada hadis yang kita bacakan ini? Kalau kita tengok pengalaman kita, kalaulah kita ni, kalau kita berpeluh, kita rasa apa? Kita rasa macam dalam keadaan yang panas, kita akan berpeluh.
Ataupun kalau kita berpeluh ni, kita di dalam keadaan kita bekerja keras, maka kita akan datang peluh. Kadang-kadang kita memikirkan satu benda yang sangat berat sehingga menyebabkan kita berpeluh. Itu kalau pengalaman kita dalam kehidupan kita. Maka dia berpeluh. Jadi berpeluh ni apa tanda dia? Kalau kita berpeluh ni, apa maksud berpeluh ni? Kan? Kalau kita berpeluh, adakah maksud daripada berpeluh tu satu benda yang negatif? Positif atau negatif? Kalau kita duduk saja, kita tidak berpeluh, kita tak buat apa-apa. Kita ni, kalau kita tidak berpeluh, adakah kita dikira sebagai orang, manusia yang cergas, manusia yang aktif, manusia yang sentiasa bekerja? Adakah itu yang kita akan kategorikan? Maka kalau kita tidak berpeluh, kita bukan kategori manusia yang aktif, manusia yang bekerja. Ini kalau sekiranya kita tidak berpeluh. Tetapi kalau kita berpeluh, apa tandanya? Tandanya kita banyak buat kerja. Kita hidup dengan aktif. Kita cari benda-benda yang halal. Kita pergi sana, pergi sini. Sebab apa? Sebab nak menuntut rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Itu kalau kita kata berpeluh. Kan? Jadi berpeluh ni satu benda yang positif. Satu benda yang di mana memberikan satu gambaran yang positif kepada orang Islam, bahawasanya mereka ni rajin bekerja untuk menuntut satu rezeki yang halal daripada Allah SWT. Mereka tidak berpeluh tubuh. Itu tanda orang yang berpeluh. Kalau kita tengok pengalaman kita lah kan. Pengalaman kita macam itulah. Orang yang berpeluh ni, mereka bekerja keras, bekerja kuat. Ada ketikanya kalau kita berpeluh ni, sebab apa? Sebab kadang kita merasai, kita rasa malu dengan seseorang. Kalau kita rasa malu, gelisah, kadang kita berpeluh kan. Malu. Kita berhadapan dengan seseorang, kadang-kadang kita buat benda sikit, tetapi orang memberikan penghargaan yang begitu besar kepada kita. Kadang-kadang kita rasa malu juga dan kadang-kadang berpeluh juga. Kita kata, aku ni tak buat apa sangat. Taklah cemerlang sangat, tetapi penghargaan yang diberikan kepada aku ni sangat dahsyat. Kan? Katakan kita buat benda sikit saja, tetapi bos kita memberikan hadiah yang sangat besar kepada kita. Dia sangat-sangat menghargai kita. Maka kemudian kita berhadapan dengan bos kita, kita rasa macam malu dan akan keluar sedikit keringat daripada kepala kita. Itu gambaran-gambaran pengalaman yang kita hadapi dekat dunia ni. Bila kita berpeluh, jadi peluh tu maksudnya satu perkara yang baik yang kita hadapi. Satu perkara yang bagus yang kita hadapi, bukan satu perkara yang negatif yang ada pada diri kita. Itu kalau kita berpeluh. Kita berpeluh juga apabila kita bersenaman, kan? Kita nak sihatkan badan. Itu peluh ni satu benda, apa yang kita dapat pengalaman kita, walaupun kita tidak kaitkan dengan kematian. Dalam hidup kita sendiri, peluh itu bukan satu benda yang negatif. Ia adalah satu menggambarkan, satu kinayah ataupun menggambarkan kepada kita perkara yang baik yang ada oleh para ulama berkaitan dengan orang mukmin tu, dia mati secara berpeluh. Okey, baik. Air peluh yang keluar daripada jasad manusia menggambarkan kepada satu kesungguhan yang dilakukan. Dia buat satu kerja yang memayahkan dia. Kalau kerja tu biasa-biasa, dia tidak akan keluar peluh. Tetapi kalau dia berada dalam satu pekerjaan yang memayahkan dia, mengangkat berat dan sebagainya, maka dia akan berpeluh. Okey, itu biasa, dia akan keluar daripada jasad seseorang manusia. Jadi oleh demikian, ada ulama mengatakan bahawa ia satu gambaran kepada dahsyatnya keadaan bila mana orang Islam menghadapi kematian. Ini bermakna tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita menghadapi kematian, dia bukan satu keadaan yang selesa, dia bukan satu keadaan yang menyenangkan kita, tetapi ia satu keadaan yang sangat dahsyat bila mana kita menghadapi kematian. Sehingga kan betapa susahnya nak menghadapi kematian itu, sehingga kan kita nak hadapi itu, ketika roh nak keluar itu, sampai kita nak lawan dengan perkara itu, susahnya perkara itu, sehingga mengeluarkan air peluh daripada diri kita, daripada dahi kita. Ulama mengatakan, menggambarkan bahawa ini satu gambaran kepada kepayahan untuk kita menghadapi kematian di saat kematian kita. Pasal apa kita rasa macam payah sangat roh nak keluar ni daripada diri kita? Pasal apa pada ketika itu kita rasa macam satu bebanan kepada kita, kepayahan, mabuk pada ketika itu? Maka ulama mengatakan bahawa ini tujuannya adalah untuk membersihkan kita, membersihkan dosa yang ada pada kita. Allah Ta'ala nak kafarahkan dosa kita.
pada saat kita nak menghadapi kematian. Kalaulah kita menghadapi satu kesukaran ketika menghadapi kematian, maka pada ketika itu tujuannya apa? Untuk membersihkan dosa-dosa yang ada pada kita. Itu pandangan ulama lah. Itu pandangan ulama. Kenapa Nabi kata al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahawa ini pandangan ulama yang pelbagai. Ada juga ulama mengatakan bahawa ini merupakan satu kinayah, satu bahasa analogi, bahasa majaz, bahasa kinayah, bahasa pinjaman untuk menggambarkan kepayahan orang Islam ini, untuk menggambarkan bahawasanya orang Islam ini dalam hidupnya sentiasa mencari benda-benda yang halal. Dalam hidupnya kita ni, kalaulah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita mencari benda yang halal, apa semua kan, kita akan mengeluarkan peluh, menunjukkan kata kita ni bergerak aktif ke sana kemari. Walaupun zaman kita pada hari ini, kadang-kadang kita berada di hadapan komputer saja, kita buat cara online saja, kadang tidak mengeluarkan peluh kan. Tetapi itulah kita kata, ulama kata ini bahasa kinayah saja, bahasa majaz saja, nak menggambarkan kata orang Islam di dalam hidup dia adalah orang Islam yang sentiasa mencari sesuatu yang berguna untuk diri dia. Menggambarkan kata dia ni bersusah payah dalam hidupnya untuk mencari benda halal. Mencari benda halal ini satu kinayah untuk menggambarkan orang Islam ni sentiasa bergerak aktif, tidak berpegang, tidak berpeluk tubuh untuk mereka mencari benda halal. Menunaikan puasa yang fardu, menunaikan solat, menjaga hukum-hukum syarak sehinggalah mereka menemui kematian. Jadi dalam hidup mereka hidup dalam keadaan sukar, dalam keadaan susah. Susah apa? Susah untuk menjaga syariat. Susah apa ni? Susah untuk mencari ilmu. Susah untuk mencari rezeki yang halal. Susah untuk nak melaksanakan solat. Jadi semua perkara tu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh sehinggalah orang Islam ni menemui kematian. Ini bila Nabi kata al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin, menunjukkan kata orang Islam ni bila mereka mati dalam keadaan mereka berada dalam keadaan yang baik, iaitu mati dalam keadaan mereka mencari rezeki, mati dalam keadaan mereka menuntut ilmu, mati dalam keadaan mereka ini dalam keadaan yang baik, niat yang baik, niat yang bagus. Sebab tu Nabi kata macam tu. Dia sebagai satu bahasa kinayah, bahasa pinjaman, analogi untuk menggambarkan kata orang Islam ni hidup dalam keadaan sentiasa berada dalam keadaan yang bermanfaat dalam hidup dia, mencari benda halal dan sebagainya. Oleh itu, berdasarkan kepada pandangan ini, maka yang dikehendaki daripada hadis ialah menyifatkan keadaan orang beriman yang sentiasa mencari rezeki, yang sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ketika dia mentaati perintah Allah Taala, tiba-tiba Allah Taala tarik nyawa dia. Tak kira orang Islam ni, tak kira waktu mana pun Allah Taala tarik nyawa dia dalam keadaan yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun secara tiba-tiba Allah Taala tarik nyawa dia, katakan esok ni kita pun tak tahu nyawa kita ada masih ada atau tidak. Dalam keadaan kita nak mencari rezeki itu, nak cari nafkah kepada anak bini, nak cari beras semakin berkurang pada hari ini. Dalam keadaan kita nak cari segala perkara yang wajib kat atas kita, tiba-tiba Allah Taala tarik nyawa kita. Tak apa, sebab ini dalam keadaan kita nak buat benda yang baik. Ataupun esok ni kita nak pergi ke masjid, nak belajar ilmu agama, ada kuliah duha katakan di masjid. Ulama ahli sunnah wal jamaah nak ajak kita tentang ilmu fardu ain. Kita pun nak pergi ke sana bersungguh-sungguh. Kita nak pergi ke sana, tiba-tiba Allah Taala tarik nyawa kita dalam keadaan kita begitu, maka tidak mengapa, sebab itulah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Allah Taala tarik nyawa dia walaupun dalam tiba-tiba macam mana pun, tetapi orang beriman ini sentiasa dalam keadaan mentaati perintah Allah Subhanahu Taala. Itulah keadaan dia. Itu. Okey, kemudian maka ulama mengatakan bahawa bila Nabi kata al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin, maka ulama mengatakan ini satu amalan yang baik. Ini satu alamat, tanda yang baik bagi jenazah tersebut. Kalau kita lihat sahabat kita yang meninggal dunia, bila kita pergi ziarah sahabat kita, pergi dalam bahasa Kedah kita kata mengunjung sahabat kita yang baru saja meninggal dunia, tengok di dahinya ada keringat, ada peluh, maka itu tanda baik bagi jenazah tersebut. Ni ulama sebut dalam kitab
Dia kata ini satu tanda yang baik bagi jenazah itu. Bila mana kita pergi pada jenazah itu, tengok-tengok ada tanda keringat pada di dahi dia. Tanda peluh di dahi dia. Ini satu tanda-tanda yang baik, alamat yang baik pada jenazah tersebut. Jadi kalau kita bertemu dengan jenazah yang seperti itu, ada keringat di dahinya, ada peluh di dahinya, boleh tak kita nak cerita ke orang? Boleh kita cerita dekat orang disebabkan kita nampak benda yang baik daripada jenazah itu. Bila kita nampak benda tak baik, kita kena sembunyikan. Tapi kalau kita nampak benda baik daripada jenazah, maka boleh kita ceritakan dan kita sebarkan. Boleh, tidak ada masalah. Maka sebahagian ulama mengatakan bahawa peluh yang keluar itu, ada juga ulama kata lagu ni, sebahagian ulama kata, peluh yang keluar daripada dahi orang yang beriman ketika mana mereka meninggal dunia adalah menunjukkan kata dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia rasa diri dia banyak melakukan dosa dan banyak benda yang dia tak buat. Allah Taala suruh apa dia buat, dia tak buat. Dia rasa macam tu. Sedangkan banyak dia buat dah. Solat dia solat, puasa dia puasa, haji dia buat, semua dia buat dah, tapi dia masih merasai akan kekurangan pada diri dia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Ta'ala tarik nyawa dia, dia rasa Allah dah tarik dah nyawa. Sedangkan aku masih lagi berada dalam keadaan tak banyak ketaatan yang aku buat. Dia rasa macam tu. Dia rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia merasa malu. Sebab apa? Sebab mereka ni, kalau Allah seorang itu dekat dengan Allah Ta'ala, di kalangan wali Allah, orang yang benar, bercakap benar dalam kehidupan dia, orang yang sentiasa buat kebajikan, buat kebaikan dalam hidup dia, maka orang yang macam ni, golongan macam ni, bila dia mati saja, dia wali Allah, dia mati saja, mereka yang siddiq, mereka yang sentiasa bercakap benar, bila mereka mati saja, orang yang sentiasa buat kebajikan, buat kebaikan, bila saja mereka ini mati, maka mereka semua ni akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa sebab malu? Sebab Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka satu berita gembira, satu kemuliaan kepada mereka ketika mana mereka mati. Mereka nampak tu apa yang Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka. Maka sebab itulah, disebabkan mereka rasa mereka taklah layak sangat nak dapat benda tu, tetapi Allah Ta'ala berikan macam-macam kepada mereka di saat mereka mati itu, mendapat macam-macam kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di saat itu mereka rasa malu sangat di hadapan Allah Ta'ala, lalu mengeluarkan peluh di dahi mereka. Ini pandangan sebahagian ulama. Jadi walaupun kita tengok pelbagai pandangan ulama berkaitan dengan orang beriman ni berpeluh ketika mana meninggal dunia, dan perkara itu boleh kita pakai, boleh kita pakai dan boleh kita ambil istifadah, menunjukkan kepada kita bahawa kalaulah seorang itu meninggal dunia, ketika meninggal dunia kita nampak tanda peluh di dahinya, maka itu tandanya jenazah itu alamatnya adalah alamat yang baik, dia mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Okey, tuan-tuan sekalian, kita tengok terjemah pada hadis dan diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, orang mukmin itu mati ia dengan melelehkan peluh kiri kanannya, kanan dahinya. Rahu thalathah wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis riwayat 3 orang imam. Bila dia sebut 3 kat sini, satu istilah yang digunakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang bagi kitab ini, nak tunjuk kepada kita, iaitu riwayat siapa? Riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i, 3 orang imam. Ini kena ingatlah istilah macam ni, istilah 3 orang, 4 orang. Sebab dia 4 orang, sebab dia 3 orang. Jadi kita kena ingatlah istilah ni, sebab istilah ni sentiasa digunakan oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya ini, iaitu kitab Bulughul Maram. Kita kena tahu istilah tersebut. Terjemahan daripada itu telah meriwayatkan dia oleh 3 orang. 3 orang siapa dia yang kita sebut tadi? Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, 3 orang. Dan mengatakan hadis sahih akan dia oleh Ibnu Hibban. Okey, baik, kita teruskan lagi kepada hadis yang keempat. Dan kita insya-Allah malam ni kita cuma baca sampai hadis yang ke-6 saja, malam ni insya-Allah. Okey, hadis yang keempat. Wa an Abi Sa'id وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini satu hadis riwayat daripada sahabat Nabi. Itu sahabat Nabi yang bernama, yang dikenali sebagai Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Mereka berdua meriwayatkan daripada Nabi kita Muhammad SAW satu hadis. Nabi kita bersabda, Nabi kata, ajarkanlah sekalian kamu mautakum. Mautakum ni apa maksud dia? Mautakum ni maksud dia, terjemahan dekat sini ialah orang-orang yang mau mati daripada sekalian kamu. Mautakum ini boleh dengan dua makna. Okey, mautakum ni boleh dengan dua makna, sama ada orang yang dah mati. Boleh juga kita ambil makna tersebut. Dan boleh juga mautakum ini adalah orang yang hampir dengan kematian. Boleh juga kita kata macam tu. Jadi hadis yang dikendaki dekat sini, apa makna dia? Okey, apa makna dia? Adakah maknanya untuk ditujukan kepada mereka yang hampir dengan kematian? Iaitu mautakum yang maksudnya hampir dengan kematian. Ataupun dekat sini laqinu mautakum maksudnya ialah ajarkanlah oleh kamu akan orang yang telah mati. Ajarkan orang yang telah mati la ilaha illallah. Ajarkan akan kamu orang yang telah mati la ilaha illallah. Yang kita sebut sebagai talqin tu, kan? Jadi hadis yang kita baca ni dia maksudnya apa? Maksudnya yang mana satu? Adakah orang yang hampir dengan kematian ataupun orang yang telah mati? Itu persoalan dia. Okey, baik, kita tengok satu persatu. Disebabkan hadis yang agak pendek, yang agak ringkas, maka boleh kita perhatikan satu-satu perkataan. Lalu ni kita cuba perhatikan laqinu dulu. Apa maksud bagi laqinu? Laqinu ni maksudnya adalah memberikan peringatan. Kita sebut sebagai tazkirah. Kita peringat. Itu laqinu, kita peringat. Beri peringatan. Sebab dia tak ingat pada ketika dia mati itu, dia tak ingat apa dia nak sebut, apa yang dia perlu baca, apa yang perlu dia lakukan. Dia tak ingat apa pada ketika itu sebab dia menghadapi satu situasi yang sangat sukar. Orang yang nak hadapi kematian, dia akan hadapi satu situasi yang agak mencabar, agak sukar bagi dia. Dalam keadaan itu, dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak sebut apa. Maka laqinu, ajarkanlah dia, peringatkanlah dia, itu maksud dia. Peringatkan dia. Maka perintah Nabi kita Muhammad SAW untuk talqin, untuk ajarkan, untuk beri peringatan kepada orang yang akan mati adalah umum, berbentuk umum kepada semua orang Islam yang hadir ketika mana dia menghadiri satu keadaan yang orang tersebut dah hampir-hampir dengan kematian. Dalam bahasa Kedah disebut sebagai orang yang nazak. Bila kita orang panggil kita ni dah nazak ni, okey, kita pun pergi ke tempat tersebut. Bila kita pergi ke tempat itu, orang tu dah nazak dah nak dekat dengan kematian, maka siapa sahaja boleh untuk dia mentalqinkan orang tersebut, untuk kita mengatakan, memperingatkan dia akan kalimah yang sangat agung, iaitu la ilaha illallah, kepada orang yang akan mati. Maka talqin, arahan dekat sini Nabi kata laqinu, ditujukan kepada yang berbentuk umum dan tidak dikhususkan kepada sesiapa. Tetapi kalau kita buka kitab fiqh, dia ada perbahasan dia, siapa yang utama nak membacakan talqin kepada orang yang akan meninggal dunia, dia ada turutan-turutan dia. Itu kena rujuk kitab fiqh. Sekarang ni kita buka kitab Bulughul Maram. Memanglah ada perbahasan fiqh kat situ, tetapi fiqh yang tidaklah mendalam macam mana fiqh yang kita belajar dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab mazhab. Perbahasan dia sangat mendalam. Itu kalau kita nak rujuk kitab-kitab fiqh, maka dia ada bahaskan lagi, siapakah yang selayaknya untuk dia nak talqinkan kepada orang yang meninggal dunia. Okey. Dalam hadis yang kita baca ni, kita ambil perkara asas dulu. Perkara yang Nabi sebut, perkara asas yang ulama bincang di sini, iaitu laqinu, Nabi kata kat sini, dan Nabi tidak tujukan khas kepada sesiapa, tetapi Nabi tujukan kepada semua orang yang hadir ketika mana kawan-kawan kita ataupun kawan kita menghadapi saat-saat kematian. Jadi bila kita hadir dalam majlis tersebut, dalam keadaan itu, laqinu mautakum, maka bolehlah kamu ajarkan kepada dia akan orang tersebut la ilaha illallah. Kata kat dia, pi dekat telinga dia. Kata apa? Kata la ilaha illallah. Kata macam tu. Maka dekat sini dia kata, maka arahan yang Nabi kata
Sebab kita ni kalau kita baca hadis, kita bila Nabi sebut arahan, dalam bahasa Arab ni laqinu ni arahan. Fi'il amar dipanggil. Sebab dalam bahasa Arab ni dia ada banyak fi'il. Fi'il amar ada, fi'il madhi ada, fi'il mudhari' ada. Kan? Okey. Lepas tu fi'il amar. Okey, fi'il amar adalah fi'il yang berbentuk arahan. Laqinu ni fi'il yang berbentuk arahan. Okey, bila arahan tu datang daripada syarak, datang daripada Nabi kita Muhammad SAW, dia boleh kita bahagikan kepada dua. Satu arahan yang berbentuk wajib. Satu lagi arahan yang berbentuk sunat. Sekarang ni kita tengok apakah perbahasan ulama berkaitan dengan hadis yang kita baca ni. Bila Nabi bagi arahan, adakah arahan tersebut adakah berbentuk wajib ke berbentuk sunat? Laqinu dekat sini ulama kata ini merupakan satu arahan yang berbentuk sunat, bukan arahan yang berbentuk wajib. Oleh itu kalau kita pergi menghadiri sahaja kawan kita nak menghampiri dengan kematian, kita pergi ke rumah dia, lepas tu kita tengok saja tanpa kita melakukan apa-apa, boleh atau tidak? Boleh dan tidak berdosa, tetapi kita melakukan satu benda yang tidak utama lah, tidak elok sangat lah, sebab kita pergi sana, kita tak peringatkan apa-apa kawan kita yang menghadapi saat-saat kematian. Jadi kita buat satu benda yang tidak utama lah. Walaupun kita tidak berdosa, kita cuma merhatikan saja dan kita mendoakan saja kepada sahabat kita, kawan kita. Tetapi kita buat satu benda yang tidaklah berapa utama sangat. Yang utamanya kita buat apa? Sebab ini Nabi kata, laqinu, ajarkanlah kepada sahabat kamu akan kalimah la ilaha illallah. Bila kita ajarkan itu, apa hukumnya? Hukumnya ulama kata, hukumnya sunat sahaja. Bukan kata wajib. Ini tidak wajib. Walaupun tidak wajib, walaupun sunat, jangan kita meringan-ringankan benda yang sunat. Kadang-kadang kita rasa macam benda sunat ni benda remeh-temeh, tak buat pun tak apa. Itu kita punya kaedah awam. Kaedah orang awam ni dia guna kaedah yang mempermudahkannya. Dia bagi dia mudah diri dia. Apa kaedah orang awam ni? Sunat tak payah buat. Itu kaedah orang awam. Bahaya ni. Kaedah macam ni. Sunat lah kita kena buat. Yang tak payah buat tu apa dia? Tak payah buat tu kalau benda tu makruh. Tu tak payah nak buat. Tapi benda makruh ni kita nak buat sangat. Apa kaedah kita guna untuk benda makruh? Kita kata apa? Benda makruh boleh buat. Nampak tak? Dia terbalik tu. No? Kita silap, pemahaman kita silap tu. Kita tanam dalam fikiran kita satu benda yang tak apa nak kena dengan istilah tersebut. Sunat, kita kata tak payah buatlah sebab sunat. Rugi lah. Kalau kita kata tak payah nak buat. Satu lagi, kita kata, makruh saja, boleh buat. Nampak? Dia jadi macam tu. Sepatutnya benda sunat lah kita kena buat. Makruh lah kita kata, tak payah buatlah sebab makruh. Sepatutnya kita kata macam tu kan. Okey, dekat sini, laqinu. Nabi ajarkan kepada kita, Nabi suruh kita buat. Suruh kita buat dalam bentuk arahan yang tidaklah arahan yang berbentuk wajib walaupun sunat. Tetap kita kena buat lah. Kita pergi ajak dia kalimah la ilaha illallah, orang yang hampir dengan kematian. Maknanya apa? Maknanya dekat sini laqinu ialah kita berkata dekat dia, kita kata apa? Kita kata la ilaha illallah, lepas tu dia ikut kata-kata kita. Walaupun ketika itu kita nampak macam sahabat kita yang hampir dengan kematian tu, dia macam menggerakkan mulut dia. Walaupun kita tak dengar dia kata apa, tapi dia menggerakkan mulutnya. Maka kita kena husnuzan pada ketika itu dia telah pun mengikuti apa yang kita dah peringatkan dia. Bila kita sebut la ilallah, lidahnya menggerak walaupun kita tak faham apa dia kata, maka kita kena husnuzan pada ketika itu dia sedang mengikuti apa yang kita cakap. Dan jangan pada ketika itu kita memaksa dia. Contoh kita kata ni, hang kata apa tahu, aku tak dengar. Kata sekali lagi, tak boleh kita paksa dia. Tak boleh kita duk paksa lah kita kata. Kita kejan dia. Orang Kedah kata kita kejan dia. Nak suruh cakap bagi jelas. Pada ketika itu, dia tak sama macam alam kita. Dia tak sama keadaan kita sihat ni. Dia tak sama macam keadaan dia yang separuh dia, yang dia nak mati dah. Kan? Dia nak hampir kematian dah. Dia bukanlah keadaan sihat macam kita. Pendengarannya pun sudah taklah se-clear macam kita. Kita clear pendengaran kita. Tetapi sahabat kita yang hampir dengan kematian, pendengaran dia pun sudah tak clear dah. Kita terpaksa dia. Aku tak dengar hang kata apa ni, hang cakap lain. Dengar tak ni?
Kan? Kita pergi kata, kita pergi paksa dia macam tu, kita kejan dia macam tu. Tak boleh. Kita, yang penting kita sebut saja. La ilaha illallah. Kita sebut kat dia dekat telinga dia. Apabila kita melihat lidahnya sudah bergerak, tak mengapa. Kita husnuzan mengatakan dia telah pun menyebut la ilaha illallah. InsyaAllah. Yang kita husnuzan. Jangan kita paksa apa. Semoga dia pada ketika itu lidahnya telah pun menyebut la ilaha illallah. Lepas tu kalau kita dengar dia kata apa? Dia kata ayak ada ayak. Ya lepas ayak. Kalau dia kata macam tu, maknanya kita kena ulang balik. Kita kena sebut balik. Sebab dia dah ucap benda lain. Dia dah kata benda lain. Bila dia kata benda lain, dia dah minta ayak. Ada karipak. Lagi teruk lah. Kan? Lepas tu dia minta lagi, ada nasi lemak. Dia tak mati lagi tu. Dia lambat lagi nak mati tu. Walaupun kita nampak macam nazak lah. Tapi sebenarnya, rupanya minta nasi lemak. Minta roti canai. Bila hak ni bukan nak mati ni. Hak ni nak lahap lagi ni. Kan? Tu lain lah tu kan. Nampak macam nazak tak sangka dah. Tapi rupanya nak makan banyak lagi rupanya. Okey. Bagi makan kat dia. Lepas dia makan bersama, kita ulang balik. Sebab kita nampak dia nazak sangat dah. Ulang balik. Bila ulang balik, okey, kita kata la ilaha illallah. Lepas tu dia pun menggerakkan lidahnya. Lepas tu dia sengap. Tak apa, tak perlu kita nak ulang lah. Tak perlu kita nak desak dia. Sengap. Kita pun sengap juga. Tak apa, tak ada masalah. Sebab dia dah menggerakkan lidah dia. Walaupun kita tak jelas apa yang dia cakap kat kita. Itu yang diajar oleh para ulama. Sebab pada ketika itu tak boleh kita paksa dia. Tak boleh kita nak kata, aku dengar jelas lah dia kata apa. Tak boleh. Walaupun ada yang orang cakap dengan jelas la ilaha illallah tu. Itu kelebihan dia lah. Tetapi kebanyakan orang bila hadapi satu situasi yang macam ni, nak dekat kematian, nak bagi jelas macam kita, tak ada. Takkan berlaku punya. Tetapi insya-Allah dengan dia menggerakkan lidah dia, insya-Allah dia akan sebutlah la ilaha illallah itu, dan kita husnuzan dengan kita mengatakan bahawasanya dia telah pun mengatakan la ilaha illallah. Jadi apa maksud talqin? Talqin ialah kita berkata sesuatu dan orang yang dengar tu dia akan ikut apa yang kita kata. Itu talqin. Itu maksud talqin. Okey, kemudian yang kedua, mautakum. Yang kita sebut dah saat ni. Apa istilah mautakum? Kalau kita tengok terjemahan oleh Syekh Idris Al-Marbawi, maka beliau memilih makna istilah ini dengan mengatakan orang yang akan mati, orang yang mau mati. Apa maksud mau mati? Orang yang nak dekat dengan kematian. Itu istilah yang disebut, itu istilah yang dipilih oleh Imam Syekh Idris Al-Marbawi. Okey, ulama kata apa dekat sini? Jadi kebanyakan ulama mengatakan bahawa hadis yang kita baca ni sebenarnya menghendaki agar maksud apa? Maksudnya ialah orang yang hampir dengan kematian. Bukan orang yang dah mati. Orang yang dah hampir dengan kematian. Jadi talqin yang kita bacakan itu ialah kita melafazkan la ilaha illallah. Kita melafazkan. Kita sebut la ilaha illallah. Melafazkan kalimah di telinga dia pun berkata. Yang kita sebut tu salah. Dengan husnuzan dia kata tu, walaupun kita tak berapa jelas sangat apa dia kata, kita husnuzan kata dia telah pun berkata. Sebab dia telah menggerakkan lidah dia. Bukan kita paksa dia untuk berkata. Jangan kita paksa dia. Yang penting kita sebut kat dia, kita nampak macam dia faham, dia memahami apa kita cakapkan, dan dia pun kita nampak macam dia ikut kata-kata kita, maka cukup sekadar itu, dan jangan kita suruh arahkan kepada dia, aku tak dengar lagi ni, baca balik, ni nak dekat mati dah, baca. Tak boleh kita kata macam tu dekat orang yang hampir dengan kematian. Tak boleh macam tu. Kita cuma sebut saja di telinga dia, la ilaha illallah, diam sat. Tengok mulut dia gerak tak? Tak gerak lagi. Tak apa, kita ulang balik. La ilaha illallah. Ulang balik. Kan? Okey. Iaitu ulama mengatakan bahawa bila mana zahir kawan kita akan hampir dengan kematian, pasal apa kita namakan dia sebagai mati? Kita namakan dia sebagai mati. Mautakum. Orang yang mati. Sebab apa kita namakan itu? Sebab nanti dia memang dia akan mati. Sebab tu kita namakan terus dia sebagai orang yang dah mati. Mautakum. Itu yang disebut dalam bahasa Arab lah. Kan? Orang tu tak gagal lagi, katakan kita dalam bahasa kita. Orang tu tak gagal lagi, tapi kita dah kata, dia ni gagal lah. Dia tak gagal lagi. Kan? Tak masuk lagi pertandingan. Tak masuk lagi perlawanan bola. Tapi kalau kita tengok Brazil, pasukan Brazil yang juara Piala Dunia, akan berlawan dengan pasukan Malaysia ni.
Siapa yang akan menang? Kita kata Brazil menang lah. Kan? Malaysia boleh ke menang? Kita akan kata Malaysia ni akan kalah punya. Sebab Brazil pasukan kuat. Segala sudut dengan penjaga golnya, dengan pertahanan dia kuat, dengan orang tengah midfieldnya kuat, semua kuat. Macam mana Malaysia nak menang dengan Brazil? Kita dah kata malam ni Malaysia kalah malam ni. Kita dah sebut dah Malaysia kalah kan. Walaupun kita dengan harapan kita Malaysia akan menang lah, tapi kita akan sebut Malaysia kalah kan. Walaupun Malaysia tak kalah lagi, tak lawan lagi. Kan? Tapi kita dah sebut benda tu sebab apa? Sebab itulah perkara yang akan Malaysia hadapi. Macam itulah. Walaupun contoh macam tu kita tak payah hati sebab ada kaitan bola kan. Apa Ustaz kata Malaysia tak kuat. Tak. Itu kita kata contoh saja. Walaupun ramai tak payah hati, tapi tak apalah. Kita nak beritahu contoh kata yang Nabi sebut mautakum tu apa maksud dia? Sebab orang tersebut dia memang dekat-dekat dengan kematian. Dia akan mati ya. Yang kita sebut sebagai nazak, maka Nabi sebut mautakum tu. Itu maksud dia. Okey. Okey, kemudian yang ketiga, la ilaha illallah. Okey, kalau kita tengok huraian para ulama, ada dua perbincangan ulama kat sini. Yang saya duk tengoklah kebanyakan ulama ada dua perkara yang di sini yang ulama bincangkan. Yang pertama ialah ulama kata kita berpegang kepada zahir hadis. Iaitu bila Nabi kata kita kena ajak dia la ilaha illallah, kita ajak dia la ilaha illallah saja. Jangan kita duk tambah Muhammad Rasulullah. Tak payah tambah. Itu tafsiran yang pertama. Jadi berpegang kepada zahir hadis mata-mata tanpa menambah lafaz yang lebih daripada itu. Yang kedua ialah mereka mengatakan bahawa la ilaha illallah sebagai satu simbol sahaja, satu gelaran sahaja, satu istilah sahaja. Yang Nabi kendaki adalah satu syahadah yang lengkap. Syahadatain. Dua kalimah syahadah. Apa dia yang kita kena sebut? Kalau kita sebut la ilaha illallah, mesti kita kena sebut Muhammad Rasulullah. Mesti kita gandingkan. Tak boleh kita hanya sebut la ilaha illallah saja. Jadi oleh demikian dia berkata Nabi sebut la ilaha illallah tu adalah sebagai laqab saja, sebagai satu istilah saja. Istilah yang menggambarkan kata syahadatain. Iaitu kita kena sebut, kita kena gandingkan la ilaha illallah, mesti ada Muhammad Rasulullah. Kena ada. Oleh itu mereka yang berpegang kepada pandangan ini, mereka akan kata macam ni. Tak cukup kita kata la ilaha illallah saja, kita kena ajak juga Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajak dekat telinga dia. Orang yang hampir dengan kematian, kita ajar di telinga dia. Kita sebut apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sebut tu kat dia. Ada dua pandangan kat situ. Yang kita tengok lagi kitab ada dua pandangan. Kalau kita tengok dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka ada pandangan dalam mazhab kita mengatakan memang dia berpegang pada zahir hadis. Zahir hadis maksudnya ialah kita pegang yang tu, kita pegang la ilaha illallah tu. Jangan kita tambah yang lain. Kalau tambah tu benda sunat saja, bukan benda satu kewajipan. Yang paling penting adalah kita mengatakan la ilaha illallah itu. Kalimah tauhid itu tanpa kita tambah apa-apa kalimah. Itu yang disebutkanlah oleh dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i pun ada sebut macam tu. Ada juga yang mengatakan laqab ini sekadar laqab saja, istilah untuk menggambarkan kata syahadatain. Maka sebab itulah ada perbezaan pandangan sikit kat situ. Ada yang kata tak payah tambah, ada yang kata kena tambah. Ini dua pandangan yang berbeza. Jadi kita nak ambil yang mana? Kalau kita nak sekadar kita nak sebut la ilaha illallah pun tak apa, sebab berdasarkan zahir hadis Nabi kata macam tu, Nabi kata sesiapa sahaja yang di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah, maka masuk syurga. Nabi tak sebut Muhammad Rasulullah. Okey. Hadis itu difahami macam tu, zahir macam tu. Sebab itu ada ulama sebut kita hanya ajar la ilaha illallah saja. La ilaha illallah sahaja dan tanpa kita menambah kalimah yang lebih daripada itu. Itulah perbahasan ulama, jadi dia panjang lebar lah. Walaupun hadis yang kita baca ni pendek, tetapi perbahasannya agak panjang. Okey, baik. Okey, kemudian. Daripada hadis yang kita baca ni, walaupun pendek, apakah pengajaran yang kita boleh ambil pada hadis? Yang saya nukil kat sini ada 4 pengajaran. Ada 4 pengajaran. Yang pertama ialah, kalau kita merujuk kepada pandangan Al-Qari, beliau mengatakan bahawa jumhur ulama' mengatakan bahawa disunatkan bagi kita untuk talqin kepada orang yang hampir dengan kematian. Talqin. Talqin tu apa? Kita sebut, lepas tu dia ikut apa kita cakap. Itu talqin. Zahir hadis, dia kata, Al-Qari kata, zahir hadis menghendaki
hukumnya wajib, dia kata, sebab Nabi memberikan arahan. Sebab tu kita sebut dasar ni. Kalau Nabi bagi arahan, maka dia akan tidak terlepas daripada dua perkara, sama ada wajib ataupun sunat. Al-Qari mengatakan, zahir hadis nampak macam wajib. Dia kata, zahir hadis mendaki kata perkara tu wajib. Maksudnya kalau kita menghadapi saat-saat kawan kita nak mati, nak menghadapi kematian, wajiblah bagi kita pada ketika itu untuk mengajarkan kepadanya akan kalimah la ilaha illallah. Kita kena ajak dia. Al-Qari kata wajib hukumnya. Dia kata macam tu. Dan dia kata satu kumpulan ulama turut berpandangan demikian. Dia pun kata macam tu. Sebahagian sekumpulan ulama. Malahan dinukilkan daripada sebahagian ulama Al-Malikiyah mengatakan bahawa ulama sudah sepakat akan perkara itu untuk mengatakan wajib. Ini sebahagian ulama Malikiyah mengatakan begitu. Dia kata dah sepakat dah kata wajib ni. Ini sebahagian ulama Malikiyah kata macam tu. Tapi ini benda khilaf, perkara khilaf. Ada yang kata sunat, ada yang kata wajib. Ini berdasarkan kepada pandangan Al-Qari. Tapi Al-Qari kata, jumhur ulama kata, majoriti ulama mengatakan dia adalah sunat saja. Sebahagian saja yang kata wajib. Itu maksud dia. Kemudian kalau kita merujuk kepada pandangan oleh ulama hadis, iaitu Al-Mubarakfuri. Mubarakfuri. Orang India ni. Dia kata kalau kita perhatikan, dia cenderung dengan pandangan mengatakan Al-Qari kata. Al-Qari mengatakan wajib tu. Dia pilih yang tu. Itu biasalah dalam bila kita membahaskan hadis, kita akan jumpa pelbagai pandangan, kadang-kadang pandangan yang berbeza dengan mazhab kita Syafi'i rahimahullah taala, dan kadang-kadang pandangan itu berbeza dengan jumhur ulama. Tapi apapun mereka memberikan pandangan berdasarkan kepada apa yang mereka baca dan berdasarkan kaedah-kaedah daripada hadis, usul fiqh dan sebagainya. Jadi bila Nabi sebut, Nabi memberikan arahan, maka ia tidak terlepas daripada dua perkara, itu sunat ataupun wajib. Jumhur ulama mengatakan sunat, sebahagian ulama mengatakan wajib. Begitu. Okey, yang kedua. Talqin sebelum kematian itu sepakat ulama boleh berlaku. Sepakat ulama kata boleh. Tak ada masalah, tidak ada isu kat situ. Sekarang ni kita bawa satu permasalahan, satu perbincangan ulama, iaitu adapun kalau kita talqin selepas daripada kematian dan selepas daripada ditanam. Dah ditanam dah, lepas tu kita buat talqin. Seperti mana yang kita amalkan pada hari ini. Kan? Kita talqin dekat kubur. Ya, seperti yang kita buat pada hari ini. Maka kalau kita merujuk kepada perbahasan ulama, itu merupakan perkara yang dipersisihkan, perbezaan pandangan dalam kalangan para ulama. Berbeza pandangan. Kalau kita merujuk kepada pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan bahawa perkara itu tidak disyariatkan. Dia kata tak ada lah. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata tak ada, tidak disyariatkan. Demikian juga Imam Malik. Imam Malik mengatakan makruh kita talqin di kubur tu. Kita ubat tu. Dia kata makruh. Imam Malik kata makruh. Sebab apa dia kata makruh? Sebab kalau berdasarkan kepada sumber hukum dalam mazhab Maliki, iaitu amalan ahli Madinah. Amal ahli Madinah. Dia kata tak ada. Tak dibuat benda tu. Dia kata macam tu. Itu Imam Malik. Imam Ahmad kata tidak disyariatkan. Imam Malik pula mengatakan tidak ada. Makruh benda tu. Kalau kita buat juga, boleh tetapi makruh bagi dia. Bagi beliau sebab tidak diamalkan oleh penduduk Madinah. Dia tak nampak kata ada orang buat. Okey, ini pandangan Imam Malik. Oleh itu, talqin selepas daripada kematian, selepas daripada ditanam, ia merupakan satu perkara yang khilaf. Bukan kata ijma'. Oleh demikian, kalaulah ada orang yang nak talqin, tidak ada masalah lah. Macam kita dah buat tu, yang kita dah buat di Malaysia, kita dah buat di Kedah, kita dah buat di Selangor, kita buat di mana saja di Malaysia ni. Kalau ada orang buat, sebab benda tu masih khilaf. Bukan kata ittifaq, bukan kata satu benda ijma'. Bila ada khilaf kat situ, maka kalau ada siapa-siapa nak buat, jangan kita salahkan pula. Kita pergi kata bid'ah lah, kita kata haram lah, kita pergi kata tidak disyariatkan lah. Tak boleh kita kata macam tu. Itu yang salahnya. Kita katakan dalam perkara ini, kita berbeza pandangan. Iaitu kita menerima pandangan yang mengatakan ada talqin selepas daripada kita menanam jenazah. Selepas kita simpan jenazah. Ada talqin. Itu yang kita terima. Jadi orang yang tak terima, kena berlapang dada. Kena buka fikiran. Jangan menyalahkan kita. Sebab ini merupakan perkara yang dikhilafkan dalam kalangan para ulama. Okey. Dan kalau kita tengok kepada Imam Syafi'i pula, imam besar juga.
Imam Syafi'i imam yang besar, imam kita, imam dalam mazhab kita. Demikian juga Imam Abu Hanifah, imam besar juga. Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan sunat ataupun digalakkan, mustahab. Mereka kata. Nampak tak perbezaan pandangan tu? Imam Ahmad kata tidak disyariatkan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Malik pula dia kata makruh. Sedangkan Imam Syafi'i adalah anak murid kepada Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tak pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Sebab apa tidak pernah bertemu? Sebab ketika mana Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Bila peristiwa ini berlaku? Pada tahun 150 Hijrah. 150 Hijrah, tahun Imam Syafi'i dilahirkan. 150 Hijrah adalah tahun Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Diwafatkan oleh Allah SWT. Tetapi pandangan mereka dalam masalah ini, Imam Syafi'i kata, dan juga Imam Abu Hanifah kata, mustahab, disunatkan kita baca talqin lepas pada kita simpan jenazah tu. Lepas kita tanam jenazah, lepas tu kita baca talqin dekat kubur. Apakah amalan ini? Apakah statusnya? Statusnya Imam Syafi'i kata sunat kita buat lagu tu. Mustahab, digalakkan kita buat macam tu. Sudah ini pandangan imam yang besar-besar ni, bukan kata kecil-kecil. Oleh demikian, hak kita dah buat sekarang ni, amalan yang kita buat sekarang ni adalah perkara yang ada ijtihad ulama. Ulama besar pula tu mengatakan boleh kita buat talqin lepas daripada kita menanam jenazah. Boleh. Kerana apa? Dia kata sebab apa boleh? Dia ada dalil. Dia kata sebab ada hadis. Ada beberapa hadis. Walaupun statusnya dhaif. Dia berkata. Okey, walaupun dhaif hadis tersebut. Seperti hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, yang kalau kita baca hadis riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili, memang diceritakan tentang talqin selepas daripada kematian. Memang ada. Dalam riwayat At-Tabrani. Cuba tengok. Dekat dalam ni, sekarang ni saya tak bawa lah benda tersebut. Tetapi memang ada. Memang ada dalam riwayat At-Tabrani. Berkaitan dengan kisah Abu Umamah Al-Bahili yang membaca talqin, yang menceritakan tentang baca talqin selepas daripada kematian. Ditanam. Seperti tanam. Dan disebutkan talqin tu macam mana sekian. Jadi ini pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan mustahab kita talqin selepas daripada kita tanam jenazah yang telah meninggal dunia. Okey, yang ketiga. Kalau orang bukan Islam nak meninggal dunia, hal macam mana? Kalau kita ada kawan yang bukan Islam. Kita di Malaysia ni kan ada pelbagai bangsa. Bukan kita berkawan dengan orang Melayu saja. Malahan kita juga berkawan juga dengan orang bukan Islam. Okey, kalau kawan kita ni bukan Islam dan dia menghampiri kematian, apa yang kita patut buat? Adakah kita nak kata kat dia, sebutlah la ilaha illallah? Takkan kita nak kata macam tu dekat dia? Sesuai ke? Sebab dia bukan Islam. Okey, orang yang bukan Islam nak menghadapi kematian. Maka ulama kata jangan kita talqinkan dia, jangan kita kata la ilaha illallah kat dia, tak. Bukan kita kata macam tu. Malahan kita suruh dia untuk dia masuk Islam. Kita kena perintahkan dia. Ni, masuklah Islam. Islam ni agama yang benar. Kita kata macam tu dekat dia ketika dia mati. Bukan kita kata la ilaha illallah kat dia, tak. Kita sebut, kita perintahkan dia masuk Islam. Wahai sahabat, masuklah Islam. Islam ni agama benar. Kan? Sebutlah kat dia. Sebut macam tu kat dia. Bagi dia masuk Islam. Sebut tu ketika mana? Ketika mana dia ni, dia nak hampir dengan kematian. Tetapi dia dah uzuk dah. Uzuk tu tak apa lagi. Tapi janganlah kita kata macam tu ketika mana nyawa dia dah ditenggorokkan. Di tenggorok ni. Dekat leher ni. Nyawa dia dah nak tercabut dah. Baru kita nak kata macam tu, itu tak boleh. Kita nak kata macam tu ketika mana dia uzur, sakit tu. Kita sebut kat dia. Masuklah Islam. Islam ni agama yang benar. Agama tauhid, kita kata kat dia. Agama yang Allah Ta'ala redai. Tuhan kita reda. Bagi tahu tu kat dia. Ketika dia sakit tu, uzur tu. Bukan ketika mana dia dah hampir-hampir sangat dengan kematian. Memang kena ingatlah benda ni. Ataupun ketika mana dia nazak tu dia tak sampai, nyawa dia tak sampai ke kerongkongan lagi. Masa tu sempat lagi tu kita nak ajak dia masuk Islam. Sempat lagi. Oleh itu tuan-tuan sekalian, bila kita tengok perbincangan ulama ni, ini bermakna kita nak ajak orang bukan Islam ni, mesti kita kena sentiasa ajak dia agar masuk Islam. Bukan kita nak tunggu dia saat kematian.
Pengajaran yang kita ambil kat sini ialah di saat kematian pun kita nak ajak dia masuk Islam. Apatah lagi ketika mana dia sihat. Apatah lagi ketika mana dia tak mati lagi. Lagi-lagilah kita kena ajak dia masuk Islam. Kenapa ketika mana dia nak mati baru kita nak ajak dia masuk Islam? Ketika mana dia hidup dulu ni, pasal apa kita tak ajak dia masuk Islam? Tak pernah sebut pun tentang Islam kat dia. Nampak tak? Itu pengajaran dia. Ni nak sampai nyawa dah nak tercabut dah baru kita nak sebut kat dia ni. Masuklah Islam. Kan? Baru nak habaq kat dia. Tak sempat. Tak sempat macam tu. Sebagaimana yang Nabi buat. Yang Nabi bentangkan Islam kepada bapa saudara baginda ketika mana hampir dengan kematian. Demikian juga orang-orang yang kafir zimmi, orang yang tak lawan Islam. Orang yang tak lawan Islam mudah kita nak ajak dia masuk Islam. Yang di mana ada juga kafir zimmi yang di mana memberikan khidmat kepada orang Islam. Lalu Nabi ziarah dia, ada kisah dia. Nabi ziarah orang kafir zimmi tersebut yang dia khidmat banyak pada Islam tetapi dia tak masuk Islam. Maka Nabi pun ziarah dia dan membentangkan dekat dia agar dia masuk Islam. Maka orang tersebut berjaya masuk Islam. Alhamdulillah bila Nabi kata dia masuklah Islam. Sebab dia pada dalam hidup dia banyak berkhidmat pada Islam. Nabi ziarah dia, Nabi kata kat dia nak kawan tu nak dekat mati dah. Memanglah dekat mati dah. Lepas tu Nabi kata dia masuklah Islam. Dia pun Islam. Masuk Islam mengucap dua kalimah syahadah. Maka di Islam dan dia selamat dunia akhirat. Subhanallah, no? Itulah Allah Taala bagi hidayah kat orang macam tu. Okey, yang keempat. Fuqaha mengatakan bahawa bila kita nak talqin kalimah tauhid ni, la ilaha illallah ni, kita talqin sekali ya. Kita sebut kat telinga dah, la ilaha illallah, kita tengok apa reaksi dia. Dia diam ke, dia gerakkan mulut dia. Sekali ya, jangan kita duk desak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan macam tu ketika mana dia nak meninggal dunia. Ketika mana kita lepas sembahyang bolehlah kita buat macam tu. Kita nak zikir la ilaha tahlil banyak-banyak macam tu tak apa kalau kita ada majlis tahlil, tak ada masalah. Ni ketika mana kawan kita nak meninggal dunia ni tak bolehlah kita buat lagu tu dekat telinga dia. Kita buat lagu mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh macam tu. Tak ada orang buat lagu tu. Sekadar ni setakat ni yang saya tengok tak ada lagi orang buat macam tu. Ketika mana nak berlaku kematian orang kata macam tu tak. Ketika mana nak berlaku kematian kita pergi dekat telinga dia kita cakap sekali ya. Sahabat, la ilaha illallah. Sebut lagu tu kat dia. Jangan banyak kali. Jangan memaksa dia. Jangan paksa dia. Okey, kita tengok lidah dia macam mana. Apa reaksi dia? Adakah dia masih sengap, tak kata apa? Kau dia faham, dia hangguk. Katakan bila sebut itu dia hangguk. Dia hangguk, dia faham. Okey, tak apa. Sekali itu cukup. Tak perlulah kita nak pasal-pasal dia. Lepas tu kita kena perhatikan balik. Dia lepas pada tu dia cakap apa-apa tak? Koklah dia cakap nak minta nasi ke, minta ayak ke apa ke? Nak minta nak bagi wasiat ke apa ke? Lepas dia minta macam tu, okey kita ulang balik. Okey sahabat, la ilaha illallah, kita kata balik ke dia. Ulang balik. Okey. Dan ulama kata dan jangan tambah-tambah lagi agar kita tidak memaksa dia. Melainkan kita kata dekat dia, melainkan dia berkata-kata dengan benda lain. Selepas kita talqinkan, tiba-tiba dia kata benda lain. Kita ulang balik talqin tersebut supaya di akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan selamat syurga, dia akan masuk syurga Allah Taala. Maka itulah pengajaran kita ambil pada hadis yang keempat. Okey, hadis yang kelima. Kita nak cepat sebab kita nak baca sampai hadis ke-6. Hadis ke-6 panjang tu. Kita dah 10 20 dah. 10 20 apa dah? 29 dah. Wa an Ma'qal. Dekat sini dia sebut Ma'qal kan. Tapi bacaan dia wa an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Okey, daripada Ma'qal ataupun Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kamu semua ke atas mereka yang hampir dengan kematian akan surah Yasin. Tu dia. Ini hatta saat ni laqinu mautakum la ilaha illallah. Sekarang ni iqra'u ala mautakum Yasin. Baca surah Yasin ke atas mereka yang hampir dengan kematian. Sebab apa suruh baca Yasin ni? Cuba kita lihat. Okey, baik. Iaitu ulama mengatakan bahawa ketika mana seorang itu hampir dengan kematian, maka dikatakan kepadanya
apabila dibacakan kepadanya surah Yasin ketika mana dia hampir kematian, maka akan diringankan urusan dia untuk dia mati. Ya. Dia akan mudahkan. Kalau dia hampir dengan kematian, dia akan dimudahkan untuk menghadapi kematian. Tetapi ulama kata hadis ini ada khilaf dalam kalangan ulama. Ada yang mengatakan hadis yang dhaif, tidak sahih. Ada yang kata sahih, ada yang tidak, yang kata tidak sahih. Jadi ada perbezaan pandangan kalangan ulama. Ibnu Hibban mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan nak dekat dengan kematian itu, orang yang dekat-dekatkan dengan kematian. Oleh itu dia kata, Ibnu Hibban mengatakan, Ibnu Hibban pandangan dia, Ibnu Hibban kata maksud hadis bukan orang yang dah mati kita baca Yasin. Bukan yang tu dia kata. Yang kita baca Yasin tu adalah orang yang hampir dengan kematian. Ini Ibnu Hibban kata. Oleh itu dia ni antara ulama yang tidak setuju kalau kita baca Yasin selepas daripada kematian. Ini ulama, ini pandangan ulama lah kan. Dia kata yang kita baca Yasin tu ke atas mereka yang hampir dengan kematian. Bukan kita baca Yasin ke atas mereka yang dah meninggal. Dia kata macam tu. Tetapi kalau kita tengok sebahagian ulama pula sebagai imam besar-besar dalam fiqh. Kita kena tengok sama pelbagai pandangan ulama ni. Dia pun mengatakan bahawa memang kita boleh baca Yasin ke atas mayat tu sendiri, boleh. Kalaulah meninggal dunia, lepas tu kita baca Yasin ke atas mayat tersebut, jenazah tersebut, dibolehkan, dia berkata. Sebab hadis menyebutkan secara apa? Kerana kalau kita melihat kepada hadis yang lain, umum lafaz hadis yang lain menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita baca Yasin, pahala bacaan kita itu, baca Quran kita itu akan sampai kepada jenazah. Bila kita hadiahkan pahala, dia akan sampai. Boleh demikian bila kita baca hadis-hadis yang lain, mengatakan pahala itu sampai. Jadi kalau kita baca hadis ini, dan kita nak amalkan hadis ini, dengan mengatakan mautakum dengan maksud orang yang dah meninggal dunia, maka kita boleh amalkan dan kita mengatakan kita baca Yasin tu adalah untuk kita buat apa? Untuk kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. Jadi bolehlah. Boleh itu, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini masalah khilaf. Masalah khilaf bila kita amalkan dan ada ulama kata boleh dan kita amalkan benda tersebut. Jadi tak boleh satu pihak yang lain yang tak setuju tu mengatakan kita buat benda salah. Tak boleh sebab benda khilaf. Ni dok kata kita buat benda salah, tak ada dalam dalil. Dia berkata mana ada dalil? Tak ada ni dalil tak sahih. Sedangkan sahih tidak sahih itu adalah merupakan perkara yang berbeza pandangan dan kalangan para ulama. Berbeza pandangan, bukan kata sepakat ulama kata hadis tidak sahih pula. Bukan macam tu kan. Okey, sebab tu kita kena hati-hati dalam masalah yang seperti ini. Kadang-kadang orang tidak berhati-hati. Dia kata dia terus tolak amalan orang Islam pada hari ini disebabkan kita buat benda salah. Sedangkan kita buat benda tu ulama dah ajar dan berdasarkan kepada dalil yang boleh dipakai. Dan ada ulama ijtihad kata boleh, kan? Okey. Okey, apakah pengajaran kita boleh ambil pada hadis yang kelima ni? Hadis yang kita baca menunjukkan kepada kita bahawa disunatkan bagi kita ataupun digalakkan bagi kita untuk kita membaca surah Yasin ke atas mereka yang hampir dengan kematian. Kita baca. Bukan kita tak kat telinga dia, tak. Kita baca, kita duduk dekat-dekat dia, sekeliling dia kan. Kita bacalah Yasin kat dia. Bukan kita baca kat telinga dia, kita nak kena baca kat telinga tu adalah untuk talqin. Kita sebut benda tu dekat telinga dia, itu talqin. Tapi surah Yasin ni kita baca duduk dekat jauh pun tak apa. Tapi kita tahu kata dia dekat mati kan. Kita pun baca surah Yasin. Walaupun kita duduk tu berjauhan. Kita duduk di tempat-tempat yang agak sunyi ke apa ke, kita duduk tempat-tempat tu, kita baca Yasin untuk kemudahan kawan kita menghadapi kematian. Tak ada masalah benda tu. Yang kedua, ketika baca Al-Quran Al-Karim, antaranya surah Yasin, rahmat akan turun. Lepas tu kita akan rasa tenang. Lepas tu berkat dia akan keberkatan akan akan merata kepada kita. Keberkatan itu akan diperolehi oleh orang yang membaca. Dan sesiapa saja yang bersama-sama dengan dia. Termasuklah orang yang hampir dengan kematian tu. Bila kita baca Yasin, kita baca Quran. Yasin tu Al-Quran lah kan. Kita baca Yasin. Maka rahmat Allah Ta'ala akan turun. Ketenangan akan turun. Berkat akan turun. Bila jadi macam tu, orang yang akan menghadapi kematian, dia akan mudah benda tu sebab ketenangan ada dekat dia. Lepas tu dia rasa
rahmat Allah Ta'ala turun. Jadi dia mempermudahkan untuk dia nak menghadapi kematian. Macam tu. Oleh itu dikatakan kat sini, oleh itu apabila dibacakan surah Yasin ketika mana orang itu nak hampir meninggal dunia, maka perkara itu dapat memudahkan urusan dia. Ketika mana orang lain menghadapi saat-saat yang sangat genting ketika nak hadapi kematian, tapi orang yang macam ni dibacakan Yasin kepada dia, insya-Allah memudahkan untuk urusan dia meninggal dunia. Ketika dia nazak tu. Kenapa kita kata surah Yasin, Nabi kata surah Yasin, Nabi tak kata surah Baqarah, Nabi kata surah Yasin. Kenapa surah Yasin? Kerana surah Yasin ada kelebihan dia berbanding surah-surah yang lain. Dan kalau kita merujuk pada hadis yang lain, surah Yasin adalah hati ataupun jantung kepada Al-Quran. Itu kelebihan surah Yasin. Okey, yang ketiga. Kelebihan surah Yasin dan galakkan kita membacanya ketika mana ada orang yang hampir dengan kematian, dan hikmah kita membacanya di sisi dia, kita duduk dekat dia. Pada waktu itu, maka pada ketika itu kita kena ingat orang yang nak menghampiri kematian, dia sebenarnya dah menghadapi satu jiwa yang lemah. Dia dah putus asa kan. Maknanya dia dah nak hadapi satu kematian. Dia dah nak tinggalkan anak bini. Dia dah nak tinggalkan dunia ni. Jadi jiwanya, hatinya pada ketika itu sangat lemah. Lemah pada ketika itu. Dan hatinya akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia tahu dah kata saat ni aku nak bertemu dengan Allah. Hatinya dia dekat dunia dah tak ada dah. Dia tidak ada perasaan dekat dunia dah. Jadi jiwanya pada ketika itu adalah menghadapi kelemahan. Oleh itu, kalau kita baca surah Yasin kat dia, perkara itu akan menguatkan hati dia. Dia akan jadi kemas balik. Hatinya akan kemas, hatinya akan kukuh. Hatinya akan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia akan membenarkan apa yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia akan ingat kepada hari akhirat, pahala, dosa dan sebagainya. Jadi perkara itu akan menguatkan diri dia, menguatkan hati dia. Sebab dia menghadapi satu saat yang sangat genting. Satu saat yang sangat dahsyat. Satu saat yang sangat dahsyat. Bila kita baca surah Yasin dekat dia, dia akan menguatkan balik hati dia, mengukuhkan balik iman dia, apa semua. Itu kelebihan kita baca Yasin. Okeylah tuan-tuan sekalian, dekat 10.45 dah. Okay, kalau kita baca satu hadis lagi, hadis ni agak panjang lah, tetapi panjang macam mana pun, kita ringkas-ringkaskan lah. Okey, baik, kita baca hadis yang ke-6. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dakhala Rasulullah sallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Hadis riwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni adalah isteri Nabi kita Muhammad SAW. Pada ketika hadis ini dibacakan, diceritakan kepada kita, beliau ni adalah janda. Siapa suami dia? Suami dia adalah Abu Salamah, meninggal dunia. Okey, dia menceritakan kepada kita satu hari Nabi masuk menziarahi Abu Salamah yang pada ketika itu menjadi jenazah, meninggal dunia. Ketika Nabi ziarah jenazah tersebut, maka matanya terbuka. Matanya terbuka, lalu Nabi fa'aghmadahu. Lalu Nabi tutup matanya. Oleh demikian, kalau kita jumpa satu jenazah yang matanya terbuka, maka kita kena tutup cepat-cepat. Sebab apa kita kena tutup cepat-cepat? Sebab apa mata dia terbuka? Sebab dia sedang melihat rohnya dicabut, lepas tu matanya melihat akan mengikuti roh tersebut. Roh yang dicabut itu. Sebab itulah matanya terbuka, dan ketika dicabut tu matanya tak sempat nak ditutup. Tak sempat tutup, rohnya telah pun dicabut. Jadi sebab itulah matanya tak dapat ditutup. Nampak terbuka, kekal terbuka. Jadi kalau kita tengok orang yang meninggal dunia, matanya terbuka, maka kita kena tutup mata dia. Lepas tu summa qala, kemudian Nabi kata, inna ruha, Nabi kata sesungguhnya roh ini idza qubida, bila dicabut, ittaba'ul basaru, maka matanya akan ikut dia, akan melihat dia pergi ke mana. Kadang-kadang roh kita akan naik ke langit. Bila naik ke langit, dicabut naik ke langit, maka mata kita akan terbuka dan melihat ke langit. Sebab tu kita tengok ramai orang mata terbuka dan melihat ke langit. Fadajja nasun min ahli. Lepas meninggal dunia tu, maka ahli keluarga Abu Salamah ni pun teriak dengan suara yang kuat. Faqala, lepas dia teriak tu, dia kata celakalah kita, siapa dah nak jaga kita lepas ni,
habislah kita, jatuh miskinlah kita. Depa kata macam-macam dekat diri depa. Kan, kata macam-macam. Menunjukkan kata depa dah putus asa lah disebabkan kematian Abu Salamah ni. Okey. Maka Nabi pun kata kat depa, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin illa bi khairin. Jangan hangpa doa, jangan hangpa sebut satu benda dekat atas diri hangpa melainkan kebaikan semata-mata. Apa dia? Apa maksud dia, tuan-tuan? Kita ni kalau kata apa-apa macam-macam, kita ya aku ni teruklah, aku ni. Kita kata macam-macam dekat kita ke dekat anak kita ke dekat sesiapa saja. Doa, kita kata macam tu. Sebenarnya itu merupakan doa, tuan-tuan. Ni macam ni. Macam selepas kematian Abu Salamah. Ahli keluarga dia kata lah macam-macam dekat diri dia apa. Alah, habislah kita, miskinlah kita, apa semua. Celakalah kita. Ini menunjukkan kata depa dah putus asa kan. Putus asa dengan kematian Abu Salamah. Tetapi kata-kata putus asa itu sebenarnya adalah kata-kata yang menunjukkan pada doa. Macam tu juga kalau kita bercakap apa-apa, kita kena hati-hati, jangan kita cakap benda yang pelik-pelik atas diri kita sendiri. Sebab itu dikira sebagai berdoa atas diri kita. No? Kalau kita hadapi musibah besar-besar, alah habislah aku, alah bankrupt lah aku. Jangan kita kata lagu tu kat diri kita, melainkan kita cakap benda baik-baik saja. Nabi kata illa bi khair, kena kata benda baik-baik saja. Fa innal malaikata, kerana malaikat tu'minu, malaikat akan mengaminkan doa kita. Cakaplah pelik-pelik, malaikat akan aminkan doa kita. Ala ma taqulun, apa yang kamu kata. Malaikat akan aminkan pada ketika itu. Sebab tu kena hati-hati. Kalau berlaku kematian, jangan cakap pelik-pelik. Cakap benda elok saja. Warfa'. Lepas tu Nabi kata, summa qal. Lepas tu Nabi kata, Nabi ajak. Cara kita nak menghadapi kematian, apa yang patut kita buat, kita doakan kebaikan kepada orang yang mati dan juga ahli keluarga yang menghadapi kematian. Nabi kata apa? Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkan Abu Salamah. Warfa' darajatah. Tinggikan darjatnya fil mahdiyin. Dalam kalangan orang yang mendapat hidayah. Wafsah lahu fi qabrih. Luaskan kuburnya. Wa nawir lahu fih. Berikan cahaya kepada kuburnya. Wa khluf fi aqibih. Bagilah ada pengganti kepada Abu Salamah ni untuk melaksanakan kerja-kerja yang tak siap lagi dan sebagainya. Yang berbentuk kerja-kerja yang ada kaitan dengan dunia dan akhirat. Jadi itulah beberapa perkara yang kita dapat pada hadis. Dan kalau kita nak ambil pengajaran, dia banyak pengajaran kat sini. Pengajarannya antaranya ialah hadis yang kita baca merupakan dalil bahwasanya mayat ini kita hendaklah berdoa kepada mayat ini. Dan kita kena juga berdoa kepada ahli keluarga dia berkaitan dengan dunia dan akhirat. Kita kena minta kebaikan kat mereka. Doa untuk mereka. Dan menunjukkan kepada kita bahwasanya mayat ni dalam kubur nanti dia ada ketika dapat nikmat dan ada ketika dia azab dengan satu perkara. Dengan perkara yang dia lakukan dekat dunia dulu. Yang kedua, digalakkan bagi kita berdoa dengan kebaikan bagi mayat ketika dia mati. Kita nak ikut sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita berkata, contohnya, kita mengatakan istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kata macam tu. Dan kita berdoa dengan doa Nabi Muhammad yang Nabi baca atas saat ni. Kan, bila kita berdoa, kita berhafal doa tersebut. Ataupun kalau kita tak hafal doa ni, kita baca doa yang lain, tapi doa yang kebaikan kepada si jenazah dan juga ahli keluarga dia. Maka perkara ini adalah khas untuk berlaku kematian. Dan demikian jugalah kalau tidak berlaku kematian pun, kita doalah kebaikan kepada orang lain. Yang keempat, syarak menerangkan kepada kita, bagi sesiapa saja yang hadir ketika mana berlakunya kematian, hendaklah kalau dia tengok ada mata yang terbuka, jenazah mata yang terbuka, dia kena cepat-cepat pergi tutup mata tersebut untuk nak bagi menghilangkan keaiban pada jenazah tersebut. Sebab bila mata terbuka, dia tak pernah elok, kita image tak pernah elok. Jadi oleh itu kita kena tutup mata dia. Yang kelima, harus kita melihat wajah mayat. Boleh tak kita lihat wajah mayat? Boleh, tidak ada masalah. No, tidak ada masalah. Ini harus hukumnya. Yang keenam, kelebihan yang besar yang diberikan kepada Abu Salamah. Sebab apa? Sebab Nabi doa untuk dia. Nabi kata, berikanlah ganti yang baik. Bila dia beri ganti yang baik, rupanya isteri kepada Abu Salamah berkahwin dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tidakkah itu benar terbaik? Kemudian anak-anak Abu Salamah dia jadi anak tiri kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang didik anak Abu Salamah ni? Nabi yang didik anak-anak dia. Biasa kita dengar Nabi ajak satu hadis, bila kita nak makan, bacalah bismillah. Tu peristiwa berlaku ketika bila tu? Peristiwa berlaku ketika Nabi nak ajak anak Abu Salamah dia lah. Nabi kata samillah. Nabi sebut
ketika mana nak makan kan. Peristiwa tu berlaku ketika mana? Ketika Nabi nak ajak anak Abu Salamah je lah. Ketika mana Nabi dah berkahwin dengan Ummu Salamah. Okey. Jadi saya rasa setakat itulah dulu kuliah kita pada malam ini. Nampak gaya dah 10.45. No? Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan untuk hadis yang ke-7 pula insya-Allah. Jadi kita hanya sempat untuk 4 hadis saja malam ni. Itu hadis yang ke-3 sampai hadis yang ke-6. Insya-Allah pada minggu depan kita akan baca lagi hadis yang ke-7 dan seterusnya insya-Allah. No, insya-Allah moga-moga dalam bulan ini kita akan dapat habiskan 20 hadis daripada kitab jenazah ini sebelum kita masuk bulan yang baru insya-Allah. Jadi itu saja pada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kalau ada soalan pun kita buka satu soalan saja. No? Sebab dah lewat dah. Okey. Okey, ada soalan boleh tanya, satu soalan saja kita buka.